tempat syukur. Takut amal kita Allah Ta'ala tak angkat naik. Itu makna takut. Takut bimbang kita buat amal tak angkat naik amal kita. Tak kerisau. Macam kita masuk tender kan. Kita masuk tender. Kita masuk tender nak buat apa-apa lah. Bau jalan ke, nak playback dalam raya ke, nak buat apa pun, kita masuk tender, harapan dalam hati kita tu risau, takut-takut tak dapat tender. Begitu juga kita risau, kita ni takut-takut Allah Ta'ala letak dalam neraka. Risau, takut-takut. Dan takwa juga harap-harap Allah Ta'ala letak kita sebagai ahli syurga. Itu makna syukur dengan takwa dia ada hubung kait. Dia ada hubung kait. Antara syukur dengan takwa dia ada hubung kait. Bila kita guna pakai sesuatu nikmat, maka kita boleh mengecap nikmat tersebut, maka kita kena balas balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala kata, kita buat. Apa yang Tuhan larang, Tuhan tegah kepada kita, kita jangan buat. Orang tua kata, orang tua lah bukan orang muda ni. Orang tua kata, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kalau lebih kurang orang tua. Budak-budak muda dah kata apa? Buat jahat tak tahu mana. Buat baik belum tentu. Buat baik belum tentu. Tapi kita pakai orang tua lah. Orang tua kata apa? Buat baik ini berpada-pada, dan buat jahat jangan sekali. Itu orang tua kata. Baik. Sebenarnya sepatutnya malam ni ada ustaz lain kan? Kan tak ada ustaz malam ni. Memang kosong lah. Memang kosong. Jadi saya diminta oleh pihak pengusaha masjid memenuhi untuk ruang maghrib di masjid tuan-tuan, maka saya pun marilah. Saya mari daripada Sungai Lalang, Ambangan Haid. Sana kat Nabi Dua kat guru tu. Saya mengajar di sekolah di NW. Sekolah tu? Dairatul Ma'arifil Wataniyah. Sebelah masjid tuan-tuan ni sekolah apa? Khairiyah kan. Masa anak-anak murid tu guru ramai duduk sini ni. Tadi tu cakap tak takut ni. Tu orang Jamat kan sini kan? Tu orang Jamat kan? Tu orang Jamat ada kaitan dengan Pondok Pak Yah tempat saya mengaji dulu. Ada kaitan. Mereka ada hubungan salah silah kekeluargaan. Tu orang Jamat dengan pak ada apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan Husin, Tuan Husin. Mereka ada salah silah. Mula dulu Tuan Husin buka di Kedah, kemudian mai di Batu 16, kemudian mari ke sini. Jadi sekolah sebelah masjid tuan-tuan dengan sekolah saya Pondok Pak Yah dulu ni, dia ada salah silah antara hubung kait antara satu sama lain. Ustaz Ma'ali ada itu sama. Ada ni. Jadi satu cerita yang saya dapat daripada Pak Yah Junaid sendiri, yang kata tunggu Haji Ahmad karamah dia membawa sampai ke anak cucu dia pagar rumah. Kita faham, kita pagar rumah. Kita orang muda kalau kata pagar rumah, belak rumah dengan ni lah, apa nama ni kan, apa nama dawai ke apa, bin besi ke apa, kita faham betul dah. Pagar rumah, orang nak masuk rumah tu, nak masuk tak boleh. Tok Guru pagar rumah tu, maksud kata Tok Guru buat pendinding di rumah tu.
Nak masuk rumah tu guru nak ambil apa? Kalau kita fikir kan, nak masuk nak ambil apa? Nak ambil kitab, dia akan roti macam. Nak ambil Quran nak abuk baramah apa? Sangat ada nak abukkan bini tu guru, kan ada baramah hanya nak apa? Nak. Tapi tu guru pangkat di rumah. Pangkat di rumah, katanya nak mencuri, nak masuk dalam rumah tu guru tu. Dia duduk berenang. Duduk buat kuat dada orang kan. Berenang kuat dada. Tak boleh masuk. Masuk tu masuklah, tapi dia tak boleh ambil barang. Dia duduk berenang. Dia duduk berenang. Itu cerita yang Pak Yang Junid cerita kepada saya sendiri berkaitan dengan Tok Haji. Pertama kita baca Fatihah sekali, kita sampaikan pahalanya kepada Tuan Husin, Tuan Guru Husin, dan juga Tuan Guru Haji Ahmad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah saya nak sebut kepada tuan-tuan beberapa perkara yang kadang-kadang kita rasa kita ambil tahu tak ambil tahu, wallahu alam. Tapi benda ni wajib kita kena tahu. Kalaulah orang tanya kita, cucu kita balik cuti sekolah kan, nak ni cuti sekolah kan, cucu tanya, tuan, apa lebihnya kita jadi umat Muhammad ni? Kalau cucu kita tanya, Pak Ndok Islam nama orang ni budak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau budak darjah 2, budak darjah 3, tanya kita, Pak Ndok, apa lebih kita jadi orang Islam? Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa, Mamat? Kita nak jawab apa? Kita nak agak-agak Pak Long tak jawab lagu mana agak-agak. Dia nak jawab apa? Apa lebih, apanya kemuliaan atau keutamaan kita dijadikan sebagai umat Muhammad ni? Dia soalan mudah ya, tapi jawapan tu dengan buat main berengket. Baik, di tangan saya ini ada suatu kitab yang telah diterjemah daripada kitab Arab, iaitulah Manaqib Al-Ummah Al-Muhammadiyah wa Khasaisuha. Apa makna dia? Kehebatan dan kemuliaan umat Muhammad. Kitab dia kitab ni dalam kitab ni dibicarakan sampai 30 kelebihan atau kelebihan dan keutamaan dan juga kemuliaan kita menjadi umat Muhammad dalam kitab ni, yang dikarangkan oleh Al-Muhaddith Syekh Abdullah bin Abdul Qadir At-Talidi, iaitu salah seorang ulama besar yang masih hidup di tanah Morocco Maghribi. Kitab ni dia karang, kemudian diterjemahkan kitab dia oleh Dr. Rosli ahli majlis fatwa dari Pulau Pinang dengan dia punya anak-anak murid dia, diterjemahkan kitab ni. Lebih kurang kalau tak silap saya ada 40 kelebihan atau kemuliaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40. Dan habis dah 40 malam ni. Agak-agak dan habis dah 8 suku dah. Tak habis kan, tak habis. Kalau kita tengok takat mana boleh baca, kita baca. Kalau tak habis, mana kira hutang lah. Hutang ni tak membawa sampai ke mati nah. Tuan-tuan jangan kira ustaz mari itu tak habis kan, ustaz kena mari pula. Jenuh saya. Dia buat kira gitu, kira hutang mati terus tak naik lagi. Jenuh saya. Kira takat mana kita boleh baca malam ni, takat tu lah no. Kemudian kalau ada masa depan lagi, tu cerita lain. Baik. Makna ummah tu makna Muhammad. Muhammad ummah atau umat. Bahasa Arab disebut ummah, tapi bahasa Melayu kita sebut umat. Pernah tak tuan-tuan dengar umat Cina? Tak pernah dengar lah umat Cina. Orang kata umat Cina, orang tak pernah kata kan. Orang tak pernah kata umat India, tak pernah kata. Tapi yang sinonim kita dah dengar adalah ummah Islamiah kan. Biasa orang kata bangsa apa? Bangsa Cina, bangsa apa? Bangsa India, bangsa apa? Bangsa Melayu, Kadazan, Boyan, Batak kan. Kod ni ada tak Batak ni? Jawa no. Jawa, Boyan, Batak tak ada kod ni. Tak ada, kita tak ada kod ni. Benda Indonesia tu mungkin boleh jadi ada. Baik. Pertama,
apa makna ummah tersebut. Apa makna ummah tersebut? Baik, maknanya adalah suatu generasi untuk kumpulan manusia yang dikenal pasti mereka itu melakukan kegiatan agama. Kegiatan agama atau apa-apa juga. Makna satu kumpulan kepada manusia. Umat ini dinisbah kepada manusia. Orang tak kata umat kaldai, tak kata. Umat lalat, tak kata. Umat ulang, orang tak nak kata. Dalam bahasa Melayu pun dia punya prosa kata dan juga apa nama campuran perkataan tu dia tak kata. Untuk haiwan dia tak kata, tapi untuk ummah diguna pakai untuk manusia. Itu dibangsakan kepada manusia. Dibangsakan kepada manusia. Umat merujuk kepada satu kumpulan manusia. Habis. Dan umat ini terbahagi kepada dua. Umat ini terbahagi kepada dua. Pertama yang dinamakan sebagai ummah ad-da'wah, dan yang kedua ummah al-ijabah. Ummah ad-da'wah dan juga ummah al-ijabah. Jadi ummah ad-da'wah dan juga ummah al-ijabah ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf pada ayat 159. Balik tengok, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Itu ayat dah sampai habis, sampai ayat 58. Jadi ummah ini terbagi kepada dua. Pertama ummatud da'wah, dan yang kedua ummatul ijabah. Yang kedua. Baik, apa makna ummatud da'wah? Ummatud da'wah. Apa makna ummatud da'wah? Baik. Ummatud da'wah yang maknanya termasuk di dalamnya sekalian jenis umat dan meliputi seluruh manusia daripada ahli kitab, penyembah berhala, dan juga majusi, penganut Buddha, barahimah dan juga etis. Maksudnya ummatud da'wah merangkumi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ummatud da'wah itu merangkumi orang Islamnya, merangkumi orang Kristiannya, merangkumi Buddha Cinanya, merangkumi India, Hindunya, merangkumi dan sebagainya. Itu disebut sebagai ummah ad-da'wah. Yang kedua ialah ummatul ijabah. Apa makna ummatul ijabah? Makna ummatul ijabah adalah golongan yang menerima seruan Allah, orang yang menerima seruan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengannya dan rasulnya dan seluruh risalahnya. Ini beza sikit, tak kena pada semua, kena pada siapa? Siapa yang menerima seruan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan beriman dengan segala bentuk syariat yang dibawa oleh sekalian Nabi dan juga sekalian Rasul. Kalau disbah kepada kita, apa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kita yang Islam ini ada dua. Pertama, adanya kepada kita ummatud da'wah, dan yang kedua ada kepada kita ummah al-ijabah. Itu lebih. Itu makna umat. Kalau orang tanya kita makna umat apa dah? Umat ni merujuk kepada kumpulan manusia. Baik, umat ada berapa? Ada dua. Pertama ummatud da'wah, dan yang kedua ummatul ijabah. Kalau orang tanya pula, ni kalau senari ni agak-agak ingat dah ni. Ingat dah agak-agak ni. Agak tengok hang aku. Agak ada tengok hang aku. Tak apalah no. Tapi kalau orang tanya, kita mesti boleh jawab. Saya dulu kan cerita bila no. Pak Ia Junid suruh mengambil tasrif. Fa'ala apa habis? Apa apa? Pak Ia Junid kata aku tak suruh apa-apa. Aku tak suruh apa-apa. Tapi kalau jomoh lah aku tak boleh. Aku tanya kau mesti boleh.
Kita duk fikir nak bagi dia boleh pahala tak hafal tapi mesti boleh. Aku jomah nampak mesti boleh. Nampak mengapa juga nak jadikan cerita jomah sungguh dengan Tok Guru kita Nabi mandi dia baru sampai tafsir 10 kena dia balin bor perut atas kepala Pak Junik cengih pun cerita kami kakak nak maghrib ni cerita budak-budak ni budak-budak nakal ngaji tak boleh pun ni ngaji tak boleh pun yang kata yang kata karamah Tok Guru berkat ilmu Tok Guru tu bulit sampai keluar ingat sampai keluar pada kami duk minta kera duk minta kera tapi taklah melipat bergulut tidaklah main hanya nak bagi sihat tubuh badan je kakak nak merek rondok bang Allahu Akbar saya masih ingat lagi waktu tu hayya ala solah kita tak sedar dia mari dia pegang dia punya apa nama cakar buluh dulu kan dia ligat sampai pendau dia tak larat dah dia baling ke perut kena kami 4 orang terak masuk dalam petak endang waktu tu orang tengah nak nabok tuan-tuan boleh bayar orang nak nabok mana terjun dalam petak endang bombat aku tak wani buat dah malam bangsa dia panggil yang kata Pak Haji ni panggil tak habis lagi marah dia rupanya dia membiar kami semua suruh duduk dalam kolah ikan daripada lepas Isya sampai subuh kecut lebih ke semua baik tu saya kalau budak-budak lah kalau dia buat lagu tu gamak masuk penjara kita kan dia kalau masuk penjara kita dia buat tak tahu budak lah. Tapi orang dulu mengaji dulu je lah walaupun boleh baca kitab Jawi lepas beda dia jadilah tu nak abang bagi berkat Tok Guru cengih sungguh dulu engkau tu kalau dia buat lah duk cengih asal tak lama kena tukang sekolah wa imam daya kata hang kena cabut wa imam hang kena tukang sekolah antara dua tu ya jadi kita ni kalau orang tanya ummatul dakwah apa makna ummatul ijabah apa makna hak saya sebutkan tadi jadi kita lebihnya kita sebagai seorang Islam ada kepada kita dua benda pertama ummatul dakwah dan yang kedua ummatul ijabah baik apa lebihnya kita menjadi umat Islam ni umat Muhammad ni baik pertama disebut oleh tuan kitab ini adalah kita umat yang pertengahan dan pilihan kita umat yang pertengahan dan umat pilihan baik adil lagu mana adil yang kata kita adil tu lagu mana umat yang pertengahan mutawassit Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata tu ayat tu Allah Ta'ala jadikan kepada kita ini umat yang pertengahan baik apa maksud umat pertengahan maksudnya adalah kita tidak terlalu keras dan juga kita tidak terlalu lembut lagu mana cerita tuan-tuan tengok bagaimana cerita Nabi Allah apa nama Nabi Allah Isa alaihi salam Nabi Isa yang lahir tidak berbapa betul kan Nabi Isa lahir tidak berbapa Nabi Adam lagi hebat pak tak ada mak tak ada tiba-tiba tabik ke dunia kan Nabi Isa lahirnya tidak berbapa hanya beribu jadi orang Kristian mengagungkan Nabi Allah Isa alaihi salam sampai pangkat apa sampai pangkat kata Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala hak tu kerah tak betul Nabi Isa adalah seorang Nabi umat apa nama manusia biasa dia lahir melalui perut ibu dia membesar sebagaimana manusia biasa tapi lagu mana kata Kristian kata dia adalah Allah Subhanahu wa taala dah kita orang Islam kita tak kata Nabi kita ni sampai pangkat jadi anak Allah Taala kita tak kata
Dan kita tak meremehkan Nabi kita seperti mana meremehkan sebahagian orang meremehkan Nabi Zakaria, sampai Nabi Zakaria kena gergaji duduk dalam pokok. Kan? Kita tak kata lagu tu. Dan kita tak pernah hina Nabi kita. Kita tak pernah hina Nabi kita. Puak Yahudi laknatullah yang marah sangat kepada kita pasal apa? Sampai-sampai hari ini pun Yahudi marah kepada kita pasal apa? Pasal Nabi yang terakhir bukan daripada golongan Bani Israel. Cukup marah semenjak Nabi lahir, sebelum Nabi lahir sampailah ke zaman kita hari ini, Yahudi Zionis yang ada di Palestin tu tak puas hati dengan kita, tak suka dengan kita. Bagi mereka, orang yang paling baik atas dunia, orang yang paling mulia atas dunia adalah bangsa Yahudi, bukan orang Islam. Tapi Tuhan jawab kepada kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita duduk pertengahan. Kita tak kata Nabi hak lain lagu mana, kita tak angkat Nabi kita lebih ke orang, kita tak buat Nabi kita jadi pencacai. Tak, kita umat yang pertengahan, duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Baik, habis itu yang pertama. Begitu juga yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini. Yang pertama tadi, mulianya kita sebagai dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat yang pertengahan. Jadi maksudnya kita tidak melebihkan Nabi dan kita tidak memperlekehkan Nabi, umpama yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Muhammad ini. Kita lah Tuhan mulia pasal apa? Istijabatud da'wah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala memperkenankan doa Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi Ibrahim ini yang dikenal pasti Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapa segala para nabi. Daripada Nabi Ibrahim terbit Nabi Allah Ismail, daripada Nabi Allah terbit sampailah ke Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, kalau bersin kan, kita sebut apa? Kita sebut apa? Minum, siap. Kita sebut apa? Hashim, betul. Pasal apa kita sebut Hashim? Pernah tak tuan-tuan dengar orang sebut nama Mei? Bersin Mei, bersin siap. Pernah dengar tak? Seumur hidup saya tak pernah dengar lagi lah. Sepanjang-panjang perjalanan, sependek-pendek perjalanan saya ni, duduk di Mesir ke pergi mana ke, Cina bersin pun sebut Hashim. Tapi tak apa jelas lah, telur dia lah. India pun kalau bersin dia sebut Hashim. Bangla pun sama. Pasal apa dia sebut Hashim? Dia tak sebut Mei, dia tak sebut Dit, dia tak sebut Mat. Patah balik, kita kaji balik. Kita bersin, kita sebut Hashim. Nabi kita nama apa? Nabi kita nama apa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Ibrahim. Abdul Muttalib, ada silap tabah. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Confirm ke ni? Confirm kan? Macam marah. Ada nama Hashim. Tak ada lah. Baik, daripada Hashim nak sampai ke Qusay, nak sampai ke Kilab, nak sampai lagi sampai kepada Adnan. Adnan ni siapa? Anak keturunan daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Ismail siapa dia? Anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim siapa dia? Abul Anbiya. Sebab itu bila kita bersin sunat, kita sebut apa? Alhamdulillah. Pasal apa sunat sebut? Tak boleh kalau tak sebut, tak apa. Bukan haram pun, bukan murtad pun, bukan kafir pun, tapi sunat kita sebut. Doktor kaji begini. Doktor kaji orang bahagian perubatan kan, dia kaji. Jantung kita ni dia berjalan sepanjang-panjang masa. Kalau kita berjalan pun dia berjalan, kita lena pun dia berjalan, kita makan pun dia berjalan, kita tidur pun dia berjalan. Tapi kalau jantung kita berhenti,
Siapa yang jalan? Kita adalah. Sebut jalan takut. Sebab itu sunnah kita bersin. Bila kita bersin, jantung kita pump 1 second and 2 second, dia akan berhenti. Kalau dia berhenti, dia pump balik tak apa. Takut berhenti terus. Takut berhenti terus. Sebab itu sunat kita sebut apa? Alhamdulillah. Itu punca tu. Punca tak mana? Tak hasil birut. Maksudnya dalam hati perut kita ni, di lubuk hati kita ni, sudah ada benih agama. Cinta ke Nabi itu ada. Sambung dengan hal ni. Yang kedua, mulia kita dengan sebab apa? Allah Ta'ala memperkenankan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hak saya ceritakan tadi sebagai Abul Anbiya, bapa sekalian kepada Nabi. Mana ayat dia? Baik. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allah Ta'ala rakamkan pada surah Al-Baqarah pada ayat 128 dengan doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, sampai habis. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami berdua, yakni anak Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami, daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ismail, umat Islam yang berserah diri kepadamu. Doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim tolong doa kepada kita. Kita tak tahu lagi. Kita hidup baru 60 hari, tidak? Kita hidup baru 60 tahun, kita hidup baru 40 tahun, 50 tahun. Nabi Ibrahim sebelum daripada itu lagi, tolong doa dah kepada kita. Bersyukur banyak-banyak kita sebagai umat Muhammad. Baik. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, betapa mulianya kita sebagai umat Muhammad ini adalah kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat khairiyah. Umat khairiyah. Apa makna khairiyah? Terbaik. Sebelah daripada masjid tuan-tuan, nama apa? Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Madrasah yang nak bimbing anak bangsa, yang nak acu anak bangsa, yang nak asuh anak bangsa jadi orang yang terbaik. Nak asuh bagi jadi taat pada mak ayah, asuh kenal ulama, kenal kitab, kenal Tuhan, kenal segala-galanya bagi terbaik. Kita orang Islam umat yang terbaik. Mana bukti dia? Balik lagi, tengok dalam surah Al-Imran pada ayat yang 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dengan jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dengan jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hampa semua ni, kata Allah, khaira ummah, sebaik-baik umat. Tak ada umat lain. Maknanya patah balik sikit. Hak yang Yahudi kata di umat yang terbaik adalah mereka, salah dan tak betul. Yang paling betul adalah kita umat yang terbaik. Sebab itu Yahudi sampai hari ini dia tak setuju dengan orang Islam. Dia cukup marah dengan orang Islam. Tambah kita duk pakai lebay kan, duk pakai lebay, dia cukup marah. Kita yang duk rajin mari jemaah, dia cukup marah. Orang tina kita duk pakai tudung labuh, dia cukup marah. Kita duk buat puasa Rejab, kita duk buat puasa Syaban, kita duk buat tarawih 8 pun marah, 20 pun marah. Hak tak marah, tak sah duk buat tarawih terus. Hak tu dia tak marah lah. Hak tu dia tak marah. Dia lebih suka orang kita ni duduk di kedai mamak, duk tengok bola ke, tengok cerita apa ke, minum teh tarik 3 hari almarhum. Tuan-tuan kalau nak minum teh tarik kena kembang dengan roti canai. Tapi kalau tuan-tuan nak makan roti canai dan juga teh tarik, jangan makan seorang. Ajak saya sama. Kalau nak mati, kita mati bersama. Kalau tuan-tuan mati dulu, nak buat lagu mana? Nasib badan lah. Jadi saya pesankan kepada tuan-tuan,
kita ni adalah umat yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran pada surah Al-Imran pada ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu Tuhan sebut dengan jelas. Baik. Kemudian yang kata mulia kita ini, yang kata khairiah kita ini, apa dia? Diberikan kepada Nabi kita 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum daripada kita. Antaranya 5 perkara tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Nabi dalam setiap peperangan. Allah Ta'ala menangkan Nabi SAW dalam setiap peperangan. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kunci-kunci dunia. Baik, apa maksud kunci-kunci dunia? Orang terjemah hari ini, saya tanya guru saya, apa maksud mafatihul ard? Wa u'titu mafatihul ard. Diberikan kepada Nabi anak kunci dunia. Baik, pertama sekali faham ambil kita, kalau bangsa kita kata apa nama, dibangsakan kepada anak kunci ni, anak kunci betul lah kan? Anak kunci betul lah. Anak kunci betul lah. Tuan-tuan, saya tanya kepada guru saya, yang kata diberikan kepada Nabi ni anak kunci dunia adalah, tuan-tuan perhati tengok lah, kebanyakan negara-negara umat Islam ni semua kaya raya belaka. Semua kaya raya belaka. Saudi pengeluar minyak nombor 1 di alam dunia ni. Pengeluar minyak nombor 1 Saudi. Dan kawasan sekitar apa nama Saudi yang kita kata Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab. Begitu juga dengan kawasan Khaliji, kawasan Teluk, perang antara Iraq dan juga Kuwait dulu kan. Berapa banyak telaga minyak musnah. Habis belah sana. Belah kita sini ni, belah rantau kita Asia ni, kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hutan simpan yang amat berharga. Kita kaya dengan balak, kita kaya dengan gaharu, kita kaya dengan rempah ratus, kita kaya dengan tingah, kita kaya dengan siap, kita kaya dengan bedah. Orang Tina kaya dengan orang Tina. Dan kita kaya dengan apa nama minyak yang ada dalam perut bumi negara kita Malaysia. Walaupun kita kata Indonesia tak kaya mana, dah, Indonesia di antara negara umat Islam paling banyak di rantau Asia kita. Paling banyak Indonesia. Kita Malaysia tak banyak mana, tapi banyak jugalah. Indonesia paling banyak. Kalau kota kita Malaysia 25,000 kan, 25,000 tu kota tu, naik sampai 28 katanya tahun ni, dengan naik 28. Indonesia melebihi daripada tu, ratus ribu ada berapa Indonesia. Jadi kita ni yang kata anak kunci dunia ni adalah Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Islam telaga minyak, punca kepada kehidupan. Kalau Saudi sekat minyak dia, tak biar pada Amerika pun tak boleh membangun. Kalau Saudi sekat minyak dia, tak bagi kepada Perancis, tak bagi kepada Rusia, tak bagi kepada China pun tak bangun, Rusia pun tak bangun, Perancis pun tak bangun. Nak bagi kepada tuan. Belah Asia Tengah, di sebelah Asia Tengah, Uzbekistan, Tajikistan, Syaitan kan, belah-belah tengah, sebelah-belah sana tu. Cerita 3 Abdullah, banyaknya harta. Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, Syaitan. Masalah dia pun syaitan juga. Tak apalah kan. Ada di sana tu lombong mah hak cukup. Maknanya kalau kata seumur hidup kita ni boleh makan anak cucu. Kalau orang tua kata 7 keturunan, saya kata 18 keturunan boleh makan. 18 keturunan boleh makan. Lebih daripada tu Tuhan beri kepada umat Islam ni, duduk dalam negara bumi yang kaya raya. Bumi yang kaya raya macam bumi kita Malaysia, kaya raya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa pergi ke Mekah kan, tuan-tuan akan beli minyak wangi kan. Kalau orang Kelantan kata minyak bau. Minyak wangi kita beli yang paling best sekali, beli minyak wangi apa nama, ud dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu kita dia panggil gaharu.
Saya masih ingat tok wan saya dulu ni, dia naik kena jerai, dia buat turun kayu, dia bila dia buat turun, dia duduk takik tu, kemudian dia jemur bagi kering, kemudian dia perasak, wangi tak ada dah, semua bau. Kayu gaharu tu lah yang banyak ditanam di rantau kita Asia ni, terutamanya di Indonesia, terutamanya di Kemboja, terutama di Filipina dan sebahagian kecil dalam negara kita Malaysia. Sebotol minyak besar tu, botol minyak atas kita tu kan, saya ingat kalau betul-betul pati dia betul-betul mencecah ratusan ringgit sekali balik dia tahan seminggu. Tapi dia nak pergi baca apa, nak balik kat janda mana pula, lingkup kita seminggu lingkup. Macam kalau pergi balik tak tahu kan, balik kat janda bahiyah tak apa, pergi celik janda dah jauh, tidur tak lena tu, tidur malam tu. Jadi mafatihul ard, Tuhan takdirkan kita ini berada dalam perut, dalam bumi yang memang kaya raya, dan memang kaya raya. Sebab itu law ni orang duk proses buat apa? Buat jengah kayu gaharu. Ada di di Kelantan pun ada buat, di Pahang pun ada buat. Kayu tu ditanam dan diambil hasil daripada dia, diparahkan kayu tu, dia diproses kayu tu jadi minyak wangi. Tu. Habis. Itu yang ke bawah dah saya sebut 3 kan. Kita ni umat yang terbaik. Mafatihul ard, dan diberikan kepada Nabi nama Ahmad. Ahmad makna apa? Puji. Nama Nabi kita apa? Muhammad, yang terpuji. Bukan puji, yang terpuji. Yang terpuji maknanya pengesut habis daripada Nabi kita. Melia Nabi kita bukan sebab dia ada, sebab nama dia, sabit nama dia, nabang. Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi kita wasammaitu Ahmad, dan dinamakan aku Ahmad, dan dinamakan kepada Nabi kita juga Muhammad, dan dinamakan kepada Nabi kita Mustafa, dan dinamakan kepada Nabi kita Murtada dan sebagainya. Banyak lagi nama-nama Nabi kita, dan lama sekarang lebih daripada 100 nama Nabi SAW. Antaranya yang paling masyhur Ahmad dan juga Muhammad. Hak kita tahu. Tuan-tuan tengok tak cerita Piramli? Tuan-tuan tengok tak cerita Piramli? Tak tengok? Wish, yang betul. TV 1, TV 2 setia bersama. Ada satu cerita Piramli, Ahmad Al-Bah. Ahmad cerita Piramli dia ada berapa puluh jenis cerita Piramli. Kalau tuan-tuan kaji betul-betul cerita Piramli ni, semua dalam tu ada elemen ataupun norma-norma agama. Ada disisipkan nilai-nilai agama dalam tu, dan nilai-nilai tasawuf pun ada dalam tu. Umpamanya dalam cerita Ahmad Al-Bah, bila kambing dia masuk ke dalam gua, bila dia tengok harta karun yang banyak, harta karun, siapa punya? Jin tuan mat. Ini harta bukan kamu punya, Ahmad Al-Bah yang punya. Entah ingat tak babak tu? Tak apalah, dia pun balik ni. Ya Umi, siapa itu Ahmad Bah? Saya macam bila siapa itu Ahmad Bah? Tiba-tiba bini dia mengandung besar. Semenjak lahirnya anak ni sampai berapa setahun, 2 tahun, 3 tahun, duduk menangis lagi kan. Tabib nupi, doktor nipi, Tok Bomo zaman tu dah ada kan. Last kali ketua kampung Pening Lalat kata, wahai apa nama Piramli, Syawal, itu tu ikat tu. Saya nak tengok, mana ada hak tengok. Mulia lah aku. Ada hak tengok rupanya tak mengaku. Hantu tu. Takut nak mengaku buang nama. Syawal. Ini nak masuk Ramadan.
Maaf cakap Syawal kita pilah pada Pak Mentua Agama. Mungkin dia ada doktor hak paling best semua, pilah bawa lah anak. Lepas tu siapa nama tu Pak Mentua ada siapa nama apa Allahumma salli Saudagar Ba Al-Buaya kalau kata apa nama tu dia kata siapa dok kaya ada rumah balik banyak mana pakai kawan anak siapa ni bila orang mari pada dia kata-kata kahwin boleh anak Tok Wan ni dengan anak dengan cucu ni pecah kepala je. Tok Wan ni dengan cucu pecah kepala apa pun cucu kata beli sayang semua ke cucu ni anak siapa dah boleh orang masuk tanya ni anak ada nama tak ada nama dia pegang kenapa dah nangis ni macam dia orang jaga anak macam mana ada nama belum ada pergi pintu ketuk Bisnya gila ada nama belum ada nama aku namakan anak kau ni Ahmad tapi kalau dalam Arab pintu ni kalau buah nama ni Ahmad kalau Melayu sebut pintu tak sedap kita pun nama Al-Ba Ahmad Al-Ba Syawal pun ambil anak dia cucu aku silap pergi bagi kawannya orang Ahmad Al-Ba ada unsur agama. Nak abang kata orang nama Ahmad, orang nama Muhammad, Tuhan melihatkan dia. Sebab itu guru saya sebut kalaulah kita boleh anak pertama sekali buh nama hak paling baik hak Tuhan suka apa dia Abdul Rahman dan juga Abdullah hak tu nama paling baik Allah tu suka. Tapi kalau tak mau buh nama Abdul Rahman, tak mau buh nama Abdullah, buhlah nama Ahmad atau Muhammad. Kalau nak kapuh belakang tu kapuhlah, tak ada masalah. Tapi bagi ada Ahmad, bagi ada apa nama, bagi ada Abdullah, bagi ada Abdul Rahman dalam adik-beradik kita, anak cucu cicit kita mesti ada. Sehingga kaum ulama kata kalau dalam suatu keluarga tak ada nama Muhammad, tak ada nama Ahmad, tak ada nama Abdul Rahman, tak ada nama Abdullah, hak ni orang jenis ni Islam saja. Islam hanya di kulit, tidak ada pada hati budi dia, hati perut dia tak ada. Jadi kalau kita boleh anak besok buhlah nama Ahmad, tapi jangan buh nama Ahmad Albab. Dia nama Ahmad Albab malingkum. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Duk buat macam contoh perang ni lingkup. Tak boleh itu cerita. Dan dijadikan tanah penyuci bagiku. Tuhan bagi kepada Nabi yang seterusnya adalah dijadikan tanah sebagai cuci. Suci, tanah kita suci. Tanah suci, bersih. Orang dulu kalau basuh payuk pinggan belakang pakai apa? Sebelum dah sabun ni, sebelum dah sabun pakai apa? Pakai apa nama tu kan? Apa tanah ataupun apa lumpur nak selut di bawah kan? Basuh bagi elok-elok. Tentang tengok contoh Piramli. Ustaz cerita Piramli tu. Ustaz penggemar betul ni. Saya penggemar cerita Piramli. Setiap cerita Piramli saya kaji. Kaji tengok. Kan? Kita boleh tengok setiap hari Isnin dan juga hari Ahad. Hari Isnin pukul 10 TV 2, hari Ahad pukul 10 apa nama Aslo Prima. Tapi saya tak boleh tengok lah TV. Orang masuk rumah saya ambil ikut TV habis semua. Tak boleh tengok lah TV. Kalau nak tengok, kalau nak tengok kena mamak tapi tak tengok pula. Dijadikan tanah itu sebagai suci. Pertama, kalau kita kena siapa nama Allah masuk sana, kenapa? Najis yang mughalazah kan? Najis yang mughalazah pertama sekali kena ambil tanah dulu. Kan? Kena ambil tanah dulu. Basuh dengan tanah dulu, kemudian baku ayat berpuak besok. Bersuci dengan tanah. Kalau negeri kita Tuhan takdir kata 2-3 hari lagi kemarau yang panjang sampai air pun tak naik, kita nak ambil sembahyang lagu mana? Kena menggunakan tayamum. Tayamum tu asal daripada mana? Daripada tanah yang didebukan je lah. Ambil debu ayat-ayat, pak, sapu di muka, sapu di tangan. Jangan duk sapu kepala, duk serok dalam hidung, lingkup. Tayamum tak payah.
Duk serang dia lindung pula, lingkup tak pandai masuk ICU lagi. Jadi tayamum hanya kepada muka dan juga tangan sahaja. Kaki pun tak payah. Tu tanah dijadikan suci kepada kita. Kalau kita nak semayang atas tanah, tak berlepih jadah pun boleh semayang atas tanah. Tengok tu tek kucing, tek lembu, tek orang sujud-sujud dengan potem belok tak boleh. Kes dulu tengok ada tak ada najis. Boleh kita semayang. Masjid Nabi SAW bukan ada lantai sofa kita kan, tuan pergi ke Mekah kan? Dulu masa zaman Nabi buka masjid dulu ni, Nabi bina masjid, bukan ada kapet sofa kita, bukan ada lantai elok sofa kita, tak nak semata-mata, tak nak pasyak semata-mata, pasyak sujud atas itu. Itu makna bersih tanah tu. Dan kita pun kalau kena tanah tak ada apa, baik tu kita berjalan atas tanah tak berasa apa kan. Beza kalau kita jalan atas tak kan, beza kita jalan atas tak panas bersih dengan kita jalan atas tanah. Orang kerja benda, orang nak buat benar, orang nak buat syawah apa semua tu, dia orang kata apa, dia buat masaj, dia buat perubatan dengan tanah. Kita asal daripada tanah, kita kena tanah pun tak ada masalah, tak ada apa. Tapi orang kata busuk lah, hak busuk pula bagi kehidupan kepada kita. Itu ya. Kalau orang tak tanam padi, nak main mana beras tu nak tanam atas mana, bukan tanam atas rumput. Dia kena serak, dia kena bajak, dia kena apa semua kan, kena tanam dalam petak benang kena ada saluran air, saluran masuk, saluran keluar, dia kena buang apa nama ni, rumput rampai tak perlu tanam atas rumput masjid, lingkup macam tu. Pening orang tu, imam tengok tu rumah orang nak masuk mesin padi, lagu mana kalau tanam atas rumput masjid. Dia mesti atas petak tanah pula yang dijadikan kepada kita punca makan. Masuk isyak ke? Masuk tak? Masuk dah. Berhenti lagu no. Berhenti no. Eloklah berhenti tu. Saya tak dengar jam ting tu. Dan masuk tu mamu. Masuk. Okey. Kalau masuk dah, habislah. Kita tengok yang penghabisan. Habislah. Jadi 5 Tuhan bagi yang penghabisannya adalah tanah dijadikan suci bagiku, makna bagi Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ni sebagai umat Muhammad kena berasa baik, kena berasa hebat. Pasal apa? Pasal kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kategori umat yang umat Muhammad. Kena berasa gah, kena berasa seronok, kena berasa mulia kita jadi umat Muhammad. Kalau orang tanya kita pasal apa kita mulia, sebut apa yang saya sebutkan tadi. Boleh ingat tak? Tak apalah, tak ingat pun tak apa. Tapi kalau mati tak boleh ingat. Kalau saya jumpa tuan-tuan nanti saya akan tanya. Saya akan tanya apa melia kita jadi umat Muhammad. Kalau tak boleh saya minta RM10. Macam mana? Boleh? Duit pula. Sudah lah. Jadi saya ingat sampai takat ni dulu insya-Allah. Tak habis kita 30, baki lagi 27 lagi kelebihan ya insya-Allah. Kalau ada masa nanti kita akan sambung kemudian hari. Dan apa yang baik itu datang pada Allah, dan apa yang buruk itu datang pada kelemahan dan kenaan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.